kumpulan saya akan membentangkan protokol pemakaian ketika dalam majlis. Saya, Audia Azlia 201029 akan membentangkan mengapa perlunya kita mengikut protokol pemakaian ini. Sebab yang pertama adalah untuk menjaga imej diri. Penampilan memainkan peranan yang amat besar, terutama ketika tanggapan pertama. Pakaian yang tidak sesuai akan merosakkan penampilan diri. Seterusnya, setiap majlis mempunyai etika pemakaian masing-masing dan ianya amat penting untuk kita menghormati majlis dengan mengikut etika pemakaian ini. Dan akhir sekali adalah kerana untuk memastikan keselesaan kita sepanjang majlis. Pentingnya untuk kita mengikut protokol pemakaian kerana setiap majlis mempunyai tahap dan taraf yang berbeza. Seperti majlis formal, majlis rasmi dan formal, majlis istiadat, majlis rasmi dan tidak formal. Oleh itu, kita perlulah memakai pakaian mengikut kesesuaian majlis. Sekarang ini saya akan membincangkan tentang kesesuaian pakaian wanita. Pertama ialah elakkan daripada memakai kain berkilat atau berkilau pada siang hari. Dan kedua ialah elakkan daripada memakai satu warna sahaja dan jangan melebihi 4 warna pada satu masa. Seterusnya ialah jangan terikut-ikut fashion yang mungkin tidak sesuai. Contohnya seperti memakai baju yang banyak ruffle ataupun berbunga besar. Dan kelima ialah menggunakan pakaian yang berkain jenis nipis, lembut tetapi tidak jarang yang boleh menampakkan tubuh badan dalaman. Seterusnya ialah bila menggunakan alat solek, jangan terlampau keterlaluan dan rambut hendaklah tersisir rapi. Seterusnya saya akan membincangkan tentang kesesuaian pakaian lelaki. Pertama ialah apabila bertali leher, jangan memakai baju yang berlengan pendek tetapi pakailah baju kemeja yang berlengan panjang. Seterusnya ialah sematkan semua butang baju jika tidak bertali leher, kecuali butang collar iaitu butang yang paling atas lah. Dan seterusnya jangan lipat bahagian lengan kemeja berlengan panjang. Apabila memakai stokin harus sesuai dengan warna seluar dan kasut hendaklah bersih dan berkilat. Dan seterusnya baju hendaklah sentiasa disematkan dalam seluar. Dan akhir sekali elakkan daripada memakai baju ketat yang boleh menyulitkan pergerakan badan dan tangan. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh-contoh majlis dan jenis pakaian yang perlu dipakai. Itu yang pertamanya adalah bankuet negara ataupun negeri. Bagi perempuan, bolehlah memakai baju kurung ataupun kebaya labuh, berselendang dan tidak selondong. Bagi lelaki pula, boleh memakai white tie, maskit, baju kebangsaan rasmi dengan darjah kebesaran. Dan seterusnya adalah jamuan makan malam rasmi oleh ketua negara ataupun ketua kerajaan. Perempuan boleh memakai baju kurung berselendang dan yang keduanya boleh memakai baju kebaya labuh berselendang. Dan lelaki pula boleh memakai baju kebangsaan dan black tie. Dan yang ketiga adalah jamuan makan malam formal. Bagi perempuan macam biasa boleh pakai baju kurung ataupun baju kebaya labuh, dan untuk lelaki boleh pakai baju batik lengan panjang. Dan yang keempat adalah jamuan makan malam tidak formal. Bagi perempuan boleh memakai baju Melayu moden, mana-mana baju Melayu moden, dan juga bagi lelaki boleh memakai baju batik lengan panjang. Dan yang kelima adalah jamuan makan tengah hari rasmi. Perempuan seperti biasa boleh memakai baju kebaya ataupun baju kurung, dan lelaki boleh memakai lounge suit, pakaian kerja dan juga baju batik lengan panjang. Dan untuk majlis pengurniaan darjah kebesaran, perempuan boleh memakai baju kurung ataupun kebaya labuh, mestilah berselendang dan tidak sedondong. Bagi lelaki hendaklah memakai baju batik lengan panjang dan juga boleh pakai pakaian kerja dan juga lounge suit.
Dan akhir sekali, jika terdapat majlis resepsi, bolehlah untuk perempuan memakai baju kurung ataupun baju kebaya lapur, berselendang dan tidak sendondong, dan lelaki pula boleh memakai baju kebangsaan, lounge suit gelap dan bersongkok. Okey, itu sahaja kesesuaian pakaian bagi majlis. Hai, saya akan sambung kepada poin yang seterusnya, iaitu kesan tidak mengikut protokol pemakaian betul dalam sesuatu majlis. Kesan yang pertama ialah audiens akan jadi keliru dengan apa yang kita nak sampaikan. Sebagai contohnya, dalam satu majlis rasmi tapi kita pakai baju yang agak fancy, yang tidak rasmi, orang akan jadi macam, betul ke dia ni? Orang akan jadi tidak yakin dengan apa yang kita pakai, dengan diri kita. Okey, yang seterusnya ialah rasa tidak selesa. Kita sendiri rasa tidak selesa dengan apa yang kita pakai. Sebagai contohnya, dalam satu majlis yang dekat kawasan open, kawasan berpadang macam tu, tapi kita pakai kasut tumit tinggi, so tu tak sesuai lah dengan keadaan dekat majlis tu. Okey, yang seterusnya ialah kita rasa disisihkan oleh tetamu yang lain. Sebagai contohnya, kalau kita pakai minyak wangi yang terlampau kuat bau dia, so orang akan rasa macam tak selesa untuk berada dekat dengan kita. So poin yang terakhir ialah kita dianggap tidak menghormati sesuatu majlis tersebut. Sebagai contohnya, dalam satu majlis pengkebumian, kita pakai baju yang terlampau fancy ataupun baju yang terlampau menonjol, so audiens kat dalam majlis tu akan rasa macam kita tidak menghormati majlis tersebut. Sepatutnya kita kenalah pakai baju yang lebih sopan dan berwarna gelap dan satu majlis perkebumian. Okey, bagi poin yang terakhir, kesimpulannya ialah kita mestilah mematuhi etika pemakaian yang betul supaya pakaian yang kita pakai itu sesuai dengan tema ataupun kod majlis tersebut. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.